membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Tuan-tuan baca tajuk di sebelah saya ni. Kan tuan-tuan kenal kan? Siapa kan? Abdul Hadi. Kita sedang saksikan pesta kezaliman. Itu kenyataan yang dibuat oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang juga merupakan bekas mantan duta khas ke Timur Tengah. Dalam kenyataan tersebut, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan boleh baca, dia menyatakan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih terhadap musuh politik dan menyifatkan tindakan itu sebagai zalim. Dia kata apa tuan-tuan? Adalah haram hukumnya untuk bertindak terhadap seseorang berpandukan berita tuduhan yang disiarkan melalui media, disiarkan dulu melalui media tanpa berhati-hati mengikut proses penyiasatan serta prosedur kehakiman yang betul dan beradab. Kita sedang menyaksikan pesta kezaliman, dia kata, yang nyata berlaku tindakan menyiasat, menahan dan mengheret ke mahkamah sesiapa saja secara tergesa-gesa dan terpilih. Perkara ini berlaku disebabkan agenda politik bagi meneguhkan kuasa yang salah, bukan berkonsepkan keadilan yang wajib ditegakkan dengan proses yang betul tanpa gangguan yang salah. Tuan-tuan, inilah standard Presiden PAS. Bagaimana kita tengok seorang yang mengaku ulama, seorang yang menyatakan dia adalah murabi ummah dan sebagainya, tetapi tidak cermat mengeluarkan kenyataan, membuat kenyataan yang membuta-tuli, kenyataan yang saya kira suatu kenyataan yang tidak cermat, dan menuduh orang lain menzalimi kawan dia. Mengapa dia kata ini pendakwaan terpilih, ini pendakwaan ada political prosecution dan sebagainya? Sebab itu kawan dia. Tetapi dia tidak melihat bahawa pendakwaan itu adalah disebabkan adanya bukti-bukti yang sahih, bukti-bukti yang nyata. Maka peguam negara yang menjadi orang yang menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh dibawa ke mahkamah atau tidak adalah orang yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan sama ada kes itu dibawa ke mahkamah atau tidak. Apa yang saya boleh lihat di sini tuan-tuan, Presiden PAS telah menghina institusi kehakiman, menghina institusi penguasaan SPRM dan juga peguam negara apabila menyatakan bahawa siasatan tidak mengikut prosedur yang betul, ianya adalah berdasarkan kepada laporan media dan sebagainya. Bila dia mempertikaikan tindakan mendakwa Muhyiddin ini, bermaksud apa tuan-tuan? Maksudnya dia menghina dan dia mencabar kewibawaan SPRM, kewibawaan institusi kehakiman dan juga kewibawaan peguam negara. Dan kita kesal apabila institusi-institusi yang sepatutnya yang menjadi tonggak kepada kedaulatan rakyat, tonggak kepada negara ini diperlecehkan oleh Presiden PAS dengan begitu teruk sekali. Tuan-tuan, kita kena faham, kita tidak boleh nak membela kawan kita kalau kawan kita itu memang ada melakukan perkara-perkara yang boleh didakwa di mahkamah. Kita tak boleh nak membela seseorang itu hanya kerana dia kawan kita. Itu sebab tuan-tuan, kita selalu dengar man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbihi zalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia hendaklah cegah dengan kuasa. Dulu dia juga yang selalu baca ayat ini sehingga saya hafal sampai sekarang. Sebab ayat ini sangat popular, ataupun hadis ini sangat popular, kerana hadis ini menyuruh kita kalau kita tengok kemungkaran, kita kena cegah dengan kuasa, dengan lidah, dengan lisan. Dan kalau tak ada kuasa, benci dalam hati, itu selemah-lemah iman. Tapi dalam isu ini dia boleh pula dia kata bahawa pertuduhan ini adalah satu kezaliman.
Sedangkan Anwar telah pun menyatakan bahawa tidak ada unsur-unsur kezaliman di sini, di mana Anwar sendiri menyatakan bahawa dia tidak campur tangan. Dia tak ada panggil SPRM ke Pegawai Negara ke suruh hukum orang tu, hukum orang ni. Anwar hanya mengatakan bahawa siasatlah jika sekiranya ada terbukti berlaku penyelewengan. Sebab Anwar kata kebanyakan fail yang dia lihat tu semuanya ada masalah. Tidak adanya tata kelola yang baik dalam pengurusan projek dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah sikap seorang yang mengaku pejuang Islam, seorang yang mengaku ulama dan sebagainya, tetapi tidak nak mencegah kemungkaran. Kita tidak menuduh Muhyiddin itu bersalah selagi dia tidak dibuktikan bersalah. Tetapi sekurang-kurangnya sepatutnya Abdul Hadi kena berterima kasih kepada Kerajaan Perpaduan. Sebab apa? Sebab Kerajaan Perpaduan sanggup dan juga membongkar isu ini. Kerana sepatutnya Hadi kena tahu bahawa kami sebenarnya nak ketua yang bersih. Kalau Muhyiddin didapati bersalah, PAS kena bersyukur. Selamat daripada berketuakan seorang yang salah guna kuasa dan juga seorang yang makan rasuah. Kalau Muhyiddin didapati tidak bersalah, PAS bersyukur sepatutnya. Sebab apa? Ada ketua yang bersih. Bukannya menghentam Kerajaan Perpaduan, kata zalim, pendakwaan terpilih dan sebagainya. Inilah standard bercakap konon berjuang Islam, tetapi dalam isu sebegini mereka tidak dapat memikirkan ataupun tidak berfikir secara profesional dan matang. Bila kita kritik mereka kata lawan ulama, lawan Islam, seolah-olah PAS itu Islam, Islam itu PAS. Tuan-tuan, inilah standard PAS yang ada pada hari ini. Berbeza dengan di zaman ataupun bagaimana Tuan Guru Ni Aziz yang konsisten. Konsisten Tuan Guru Ni Aziz, kalau rasuah, salah guna kuasa, lepas tu konsisten mempertahankan Anwar. Begitu juga dengan almarhum Ustaz Fadil. Tuan-tuan, saya mengharapkan penyokong-penyokong PAS, terutama mereka yang atas pagar, saya melihat inilah perangai pemimpin PAS yang ada pada hari ini. Mereka bukannya nak mencari kebenaran, tetapi awal-awal lagi telah pun menyatakan bahawa kerajaan ini zalim, pendakwaan terpilih dan sebagainya. Sepatutnya macam saya kata tadi, mereka kena terima kasih sebab nak menyiasat, nak mencari kebenaran. Kalau betul Muhyiddin bersalah, selepas diadili di mahkamah dengan seadil-adilnya, maka mereka terlepas daripada ada ketua yang kaki rasuah dan kaki salah guna kuasa. Kalau Muhyiddin lepas, mereka syukur kerana ketua kami adalah ketua yang bersih. Sama juga macam saya kata, sepatut PAS sebelum subuh tadi dia dah meninggalkan Perikatan Nasional. Sebab apa? PAS kata kami tidak suka ataupun kami konsisten tidak nak bekerjasama dengan kluster mahkamah. Kepada penyokong PAS dan juga pengundi PAS yang atas pagar, fikirkanlah perkara ini. Terima kasih.